Baik penonton, sedangkan orang yang kita kenal mampu scam kita dengan meminjam RM100 tanpa membayar balik. Ini kan pula skamer yang benar-benar berniat untuk mencuri wang anda, bukan hanya RM100, malah mencecah ribuan dan ratusan ribu ringgit. Pastikan anda tidak mudah terpedaya dengan taktik skamer dan jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi anda dengan individu atau pihak yang tidak dikenali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Selasa 17 Oktober 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Benarkah lesen beras kepada Bernas ditarik balik? Jangan mudah percaya dan jatuh hukum. Kita dapatkan pencerahan melalui portal sebenarnya.my terlebih dahulu. Untuk makluman, menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM), ingin memberikan maklum balas berkenaan mesej palsu yang ditularkan dalam aplikasi WhatsApp berkenaan lesen beras kepada Padi Beras Nasional Berhad Bernas ditarik balik. Kerajaan tidak menarik atau membatalkan konsesi beras kepada Bernas yang telah dipersetujui selama 10 tahun bermula 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031. Konsesi ini turut melibatkan 10 obligasi sosial Bernas termasuklah menyediakan stok penimbal beras negara. Kepada si penyebar berita palsu, teruskan usaha anda menyebarkan berita palsu kerana kami masyarakat madani tidak mudah digula-gulakan dengan berita palsu anda. Turut tular maklumat ini di media sosial berkenaan penghantaran atau pembabitan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM ke Palestin. Menurut Angkatan Tentera Malaysia ATM, pada 15 Oktober 2023, terdapat satu video tular berdurasi 1 minit 36 saat yang telah disiarkan di platform TikTok menerusi akaun pemilik Adam Johan 64. Angkatan Tentera Malaysia ATM telah meneliti satu kandungan video dan mendapati ianya merupakan sebuah video lama mengenai anggota ATM yang bertugas ke misi United Nations Interim Force in Lebanon bagi kumpulan Malaysia Batalion 850-10 Malbat 85010 ke Lebanon pada tahun 2022. Justeru Angkatan Tentera Malaysia ATM menafikan kandungan video tular tersebut dan mengesahkan bahawa ianya adalah tidak benar sama sekali. Masyarakat diminta agar tidak membuat sebarang andaian atau menularkan sebarang perkara yang tidak pasti atau berita palsu kerana ia boleh mengundang pelbagai spekulasi dan mencetuskan suasana panik dalam kalangan masyarakat. Adalah ditegaskan bahawa mana-mana individu yang dapati menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Ayuh kita ikuti pula penjelasan perarakan sambil mengibarkan bendera China. Menurut kenyataan Polis Juraja Malaysia PDRM, video tular di media sosial TikTok memaparkan peserta mengibarkan bendera China ketika berlangsungnya Pesta Kebudayaan Guangdong Antarabangsa Negeri Sembilan adalah bukan dilakukan rakyat negara ini. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Arifai Tarawi berkata, pihaknya dimaklumkan mengenai perarakan berkenaan yang turut mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Turut membuat pemakluman kepada pihak polis dan mendapat kebenaran daripada Majlis Bandaraya Seremban MBS. Bagaimanapun berhubung isu tular itu, pihak PDRM belum menerima apa-apa laporan polis. Orang ramai nasihatkan supaya tidak menyentuh isu 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja. Cas perkhidmatan klinik kesihatan dinaikkan hingga RM15. Tidak benar. Cas masih kekal sebanyak RM1. Kami bawakan pencerahan dan kumpulan maklumat daripada pihak MyCheck Malaysia. Tular dakwaan menyatakan terdapat kenaikan cas bagi perkhidmatan klinik kesihatan kerajaan. Dikatakan cas tersebut telah dinaikkan daripada RM1 kepada RM10 hingga RM15. Tinjauan pihak MyCheck Malaysia mendapati setakat ini cas perkhidmatan klinik kesihatan masih kekal RM1. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang maklumat rasmi berhubung kenaikan cas perkhidmatan tersebut.
Bagi menentukan kesahihan video, pihak MyCheck membuat carian di platform TikTok untuk mencari video tular tersebut dengan menggunakan kata kunci cas klinik kerajaan naik. Hasilnya, telah menemukan beberapa video yang diolah semula oleh pengguna TikTok yang mana rata-rata mereka menyangkal dakwaan tersebut. Namun pihak MyCheck Malaysia tidak menjumpai video sebenar seperti dakwaan yang telah diterima. Berkemungkinan video tersebut telah dipadam atau berada dalam tetapan setting privasi. Kesimpulannya, dakwaan bahawa terdapat kenaikan cas perkhidmatan klinik kesihatan kepada RM10 hingga RM15 adalah tidak benar. Hal ini kerana masih tak ada lagi ketetapan atau pengumuman rasmi berhubung kenaikan cas tersebut seperti yang diwar-warkan. Pesanan pihak MyCheck Malaysia, semak segala informasi di platform yang tepat dan sahih. Jangan sebar maklumat palsu yang mencetuskan panik sekaligus boleh mengganggu-gugat ketenteraman dan keharmonian awam. Beralih pula perkongsian daripada pihak Kewangan Malaysia MOF. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat mengenai bantuan asas rahmah RM1,000 melalui MyKad adalah palsu. Berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini. Rujuk siaran media berkenaan sumbangan asas rahmah SARA di pautan www.mof.gov.my/penerima sumbangan tunai. Soalan lazim dan semakan status kelayakan SARA boleh diperoleh di portal rasmi STR iaitu bantuantunai.hasil.gov.my. Manakala maklumat lanjut mekanisme pelaksanaan SARA pula boleh dirujuk di portal www.mykasih.com.my. Layari portal dan ikuti saluran media sosial rasmi Kementerian Kewangan untuk maklumat terkini dan sahih. Ini pula Cybercrime Alert Royal Malaysia Police memberi peringatan dan pendedahan berkenaan wujudnya pihak tidak bertanggungjawab menipu dan memperdaya orang ramai melalui mesej teks mempelawa orang ramai menyertai kajian yang kononnya dari National Economy Recovery Plan. Ingat, jangan mudah terpedaya. Sila semak terlebih dahulu dan sentiasa berwaspada. Untuk makluman, kajian sebegitu sebenarnya tidak wujud. Nombor yang digunakan adalah nombor luar negara. Proses kajian palsu ini akan berlarutan kepada pencerobohan akaun bank atau kecurian data peribadi. Mohon semua untuk sentiasa berwaspada. Kini ikuti sumber kenyataan daripada Ketua Polis Daerah Kota Samaran, Sarawak mengenai video tular iaitu kes mendatangkan kecederaan remaja bawah umur. Pada 16 Oktober 2023, pihak polis mengesan video tular seorang mangsa perempuan menjadi mangsa pukul oleh dua suspek di perkampungan di kawasan Asajaya, Kota Samarahan. Satu laporan polis telah diterima dan pihak polis telah memberkas suspek yang terlibat. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Pihak polis menegaskan kepada masyarakat supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menularkan video insiden terbabit dengan niat mendatangkan kegusaran awam. Beralih pula sumber kenyataan Ketua Polis Johor, CP Datuk Kamaruzaman Mamat berkenaan video satu tular iaitu panggilan palsu ancaman bom di sebuah pusat membeli belah dan hotel. Kejadian berlaku pada 14 Oktober 2023, jam lebih kurang 6.10 petang di Mid Valley South Key Mall, Johor Bahru. Pihak pengurusan menerima panggilan daripada seorang lelaki dipercayai warga negara asing mendakwa telah meletakkan bom di sekitar lokasi kejadian. Siasatan dan pemeriksaan telah dijalankan di lokasi kejadian, namun tiada sebarang objek mencurigakan dikesan serta kawasan selamat beroperasi seperti sedia kala. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara tidak lebih 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pesanan seterusnya daripada pihak Cybercrime Alert Royal Malaysia Police bagi pengguna aplikasi Telegram, terutama yang jarang-jarang menggunakannya. Anda diminta untuk menyemak akaun Telegram anda sekarang dengan keadaan segera untuk memastikan adakah ianya masih lagi dalam kawalan anda atau tidak.
Ini kerana bimbang diceroboh dan diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk langkah keselamatan daripada ditipu skamer, sila ikuti langkah ini. Yang pertama, jangan sesekali klik pada link ataupun pautan yang dihantar oleh pihak lain. Jangan berikan maklumat akses akaun anda kepada orang lain. Dan yang ketiga, lengkapi peranti digital anda dengan perisian antivirus dan keselamatan. Penonton, berita palsu yang tersebar semestinya memberikan impak negatif kepada minda masyarakat sehingga menimbulkan salah faham yang menjurus pertelingkahan di antara satu sama lain. Sama-sama kita ikuti pesanan mesra ini. Usah risau, usah gentar. Jika ada sebarang keraguan, anda dinasihatkan berhubung dengan polis atau datang ke Balai Polis berhampiran untuk maklumat dan tindakan selanjutnya. Ikuti tip keselamatan jenayah siber ini. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih berat seketika. Kembali selepas ini dengan segmen semasa. Apabila baginda berjanji, nescaya janji tersebut akan dikotakan. Baginda tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat dan tidak pernah menuturkan tipu daya, apatah lagi nista kepada pengikut maupun penentangnya. Setiap tutur bicara baginda mengandungi kebenaran, nilai-nilai akhlak terpuji tersebut yang telah diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti oleh sekalian umat. Beta ingin menyeru pada seluruh rakyat beta untuk bersama mencontohi akhlak warisan maknawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat bernilai dan istimewa. Marilah kita terapkan akhlak mulia dalam pertuturan dengan menutur bicara kebenaran, bersikap jujur serta menjauhi fitnah. RM400 juta disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. RM150 juta untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. RM50 juta perolehan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Tidak seperti sekarang di mana mereka ditetapkan tidak berhak memilih, tapi sekarang kita berikan melalui tender pilihan kepada pesawah dan pekebun. Bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran produk pertanian dan daya saing, Agropedia Muda, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman sehingga RM430 juta keseluruhannya.
Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian Berita RTM. Seterusnya kita aktifkan segmen Semasa. Kementerian Pertahanan MINDEF dan Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia menggerakkan aset dan anggotanya bagi menghadapi banjir yang dijangka melanda negara bermula November ini. Kementerian Pertahanan memaklumkan ATM sudah bersedia menerusi operasi murni iaitu Murni untuk melaksanakan tugas sukendernya bersama-sama agensi awam yang lain seperti Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, pihak berkuasa tempatan PBT dan juga agensi berkaitan yang lain. Kerjasama turut meliputi aspek perancangan dan koordinasi tindakan dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana yang diwujudkan di setiap daerah bagi memastikan segala bentuk bantuan dan operasi berjalan dengan lancar. Kenyataan turut memaklumkan MINDEF turut melaksanakan perancangan khususnya operasi pasca banjir di negeri-negeri terlibat serta akan memaklumkan sebarang perkembangan mengenai sebarang operasi berkaitan dari semasa ke semasa. Peruntukan sebanyak 30 juta ringgit daripada keseluruhan 60 juta ringgit bantuan khas daripada Padi Beras Nasional Berhad Bernas kepada pesawah yang layak telah disalurkan. Agihan fasa pertama dan kedua melibatkan pesawah di Pantai Timur dan 5 negeri termasuk Kedah dan Perlis. Penyaluran bantuan bagi pesawah di Perak dan negeri-negeri lain akan dilaksanakan pada peringkat seterusnya. 10 juta ringgit telah disalurkan kepada KPKM untuk diakikan kepada 3 buah negeri di Pantai Timur iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala penyaluran kedua sebanyak 20 juta ringgit adalah untuk diakikan kepada pesawat di 5 buah negeri iaitu Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Tentera Darat memandang serius insiden seorang penuntut yang maut akibat strok haba ketika menjalani kursus tempur pegawai muda di lapang sasar Kem Pusat Latihan Tempur Tentera Darat Pulada, Ulu Tiram, Johor pada Ahad. Dan Perhubungan Raya Tentera Darat menerusi kenyataan dimaklumkan, TD akan berusaha mengenal pasti punca kejadian di samping melaksanakan penambahbaikan kepada pengendalian sistem latihan sedia ada jika terdapat keperluan. TD juga sedang mengusahakan segala bentuk bantuan dan kelayakan-kelayakan yang boleh diperolehi mengikut peraturan sedia ada bagi membantu waris pegawai yang telah meninggal iaitu Allahyarham Lieutenant Muda Emil Syahid bin Iskandar. Seramai 10 orang penuntut khusus telah rebah secara berperingkat di beberapa lokasi semasa sedang melaksanakan eksersis Wira Lasak iaitu ujian jalan laju 8 km di sekitar kawasan Lapang Sasar Utara, Pulada, Ulu Tiram. Kesemua penuntut telah dirujuk ke Hospital Kota Tinggi untuk mendapatkan rawatan awal. Manakala 3 daripada mereka telah dirujuk ke Hospital Sultan Ismail, Wad ICU Zon Merah kerana tidak sedarkan diri. Seorang daripada mereka, iaitu Emil Syahid, telah disahkan meninggal dunia akibat strok haba dan telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor.
Kenyataan turut memaklumkan 2 daripada 7 penuntut yang menerima rawatan di Hospital Kota Tinggi telah dibenarkan keluar, manakala 5 lagi kini masih berada di wad dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Sementara itu, 2 lagi penuntut pegawai muda yang ditempatkan di wad ICU Hospital Sultan Ismail juga telah sedarkan diri dan beransur pulih, namun masih memerlukan pantauan rapi pihak hospital. Panglima Tentera Darat serta seluruh warga Tentera Darat mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan diharapkan mereka dapat menerima dugaan ini dengan tabah. Semoga Allahyarham ditempatkan bersama orang-orang beriman. Program pemulihan melalui parol dan perkhidmatan komuniti didapati berkesan dalam memulihkan banduan di negara ini apabila hanya 1 daripada 800 banduan yang mengikuti pemulihan itu kembali ke penjara. Jumlah itu menunjukkan peratusan kembali ke penjara yang amat kecil iaitu 0.125% berbanding peratusan banduan yang tidak mengikuti program berkenaan kembali ke penjara iaitu pada tahap yang tinggi 18.6%. Salah satu mekanisme penting dalam pemulihan melalui parol dan perkhidmatan komuniti itu adalah rumah perantaraan. Jadi adanya rumah perantaraan, sekurang-kurangnya mereka paling asas ada tempat tinggal, ada penjagaan. Tapi rumah pengantara bukan sekadar itu. Di sini nanti akan diisi dengan pelbagai program dan aktiviti. Yang paling penting adalah untuk develop skill mereka. Kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk pembangunan pusat data dijangka terus berkembang, dipacu oleh lokasi strategik negara, infrastruktur, kestabilan dan sokongan kerajaan, kata Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Beliau berkata memandangkan data terus berperanan semakin penting dalam era digital, sokongan kerajaan bukan sahaja menggalakkan pelaburan asing, malah juga menekankan komitmen negara untuk merangsang inovasi dan kemajuan teknologi. Kestabilan politik negara dan kerangka perundangan yang kukuh seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 mewujudkan persitaran yang terjamin, seterusnya mengukuhkan daya tarikan untuk pelaburan pusat data. Perbincangan meja bulat itu dihadiri 33 perwakilan dari Rusia, Amerika Syarikat, Emirat Arab Bersatu UAE, India, Singapura, Belarus dan Sepanyol. Sesi meja bulat itu didakwa di luar pameran teknologi maklumat teluk iaitu GTEX iaitu Global 2023 sejajar dengan misi iaitu yang Fahmi Fadzil berkata Malaysia Digital Economy Corporation MDEC akan melaksanakan peranan penting meningkatkan kerjasama antara syarikat dan meletakkan semula Malaysia sebagai landasan untuk menjadikan pintu masuk bagi seluruh negara ASEAN dalam ekonomi digital. Baik penonton, pastikan saya berat sekali lagi kembali selepas ini di minit-minit yang terakhir untuk segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Sejak dilaksanakan program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera TUBE telah melahirkan 7,000 usahawan belia Bumi Putera dan hampir 14,000 peluang pekerjaan. Ini diteruskan dengan peruntukan 20 juta ringgit. Mobile entrepreneur turut diteruskan 10 juta ringgit. Mobile entrepreneur. Okey. Bagi mempromosi Malaysia sebagai hub pembangunan industri e-sukan, 30 juta ringgit diperuntukkan untuk menggalakkan syarikat atau studio permainan video antarabangsa melabur di Malaysia. Lima pasukan dari 2 kumpulan memburu takhta juara kejohanan hoki TNB Peloton Abdul Razak 2023. Dengan 13 pasukan kategori lelaki dan 12 pasukan kategori wanita bakal berentam bagi mengungguli takhta kejuaraan. Rabu, 18 Oktober, Melaka bertemu Perlis 4 petang. Kedah bertemu PDRM 6 petang. Dan Pahang bertemu Pulau Pinang 8 malam.
di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fitnah, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan yang terminit-minit terakhir ini, ayo kita aktifkan segmen notifikasi. Seperti biasa, dalam segmen notifikasi akan kami war-warkan kepada anda poster ataupun hebahan yang perlu anda ketahui dan sertai. Seperti biasa, ayo kita mulakan dengan naratif khas. Pada malam ini, jangan lupa saksikan topik yang dibawa adalah Pasca Belanjawan 2024 Memartabat Pendidikan Manusiawi. Pada malam ini 9 malam di saluran TV1, juga siaran serentak di saluran berita RTM, juga MyTV saluran 123. Untuk mudah di mana saja anda berada, saksikan ataupun muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Jangan dilupakan juga Facebook Live dan juga TikTok Live berita RTM. Kita bawakan pula musaadah dengan topik yang dibawa pada hari Jumaat ini adalah Saji Seikhlas Hati 20 Oktober 2023, Jumaat 4.30 petang di saluran TV1 dan juga Facebook dan juga YouTube TV Jakim. Anda boleh saksikan di RTM Klik dan juga Facebook Live TV1. Kempen derma darah ayo sama-sama kita sertai pada 19 Oktober 2023 bermula seawal 9 pagi hingga 2 petang, di manakah lokasinya Dewan Latihan Hospital Kuala Kubu Baharu, Selangor. Ayo sama-sama kita sertai kempen derma darah pada 19 Oktober 2023. Hari Alam Sekitar Negara 2023 akan berlangsung pada 21 Oktober 2023 Sabtu ini, bertempat di Hutan Bandar MBIP, Mutiara Rini, Johor Bahru, Johor. Ayo sama-sama kita sertai pada 21 Oktober 2023 ini Sabtu, iaitu bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara 2023. Ini adalah festival seni hidup, semarakan budaya komuniti. Ayo kita sertai, dapatkan maklumat lanjut di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara melalui talian 03-2614-8200. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Untuk Pastikan Sahih, edisi 17 Oktober 2023, hari Selasa sampai di sini saja. Ingat, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.